Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar kepada anak-anak didik yang cikgu kasihi sekalian? Jadi pada minggu ini kita akan sambung dengan PDPR kita yang seterusnya, iaitu bertajuk cabaran untuk mengamalkan abstinence. Okey, pada pembelajaran yang lepas, anak-anak murid telah mengetahui definisi abstinence. Okay. Jadi kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang daripada negara timur perlu mengamalkan abstinence, memandangkan hubungan seks sebelum nikah adalah sangat-sangat dipandang keji, adalah sangat-sangat hina. Okay. Jadi untuk itu kita perlu tahu apakah cabaran untuk mengamalkan abstinence ini. Okay, yang pertama, cabaran untuk mengamalkan abstinence yang pertama ialah pengaruh rakan. Okay, ini sangat penting. Okay, pada usia remaja, okay, kita perlulah pandai untuk mencari ataupun bergaul dengan rakan-rakan yang boleh membawa awak kepada jalan yang betul. Okay, kerana apa? Kerana pada usia awak, okay, iaitu remaja, dia akan mudah terpengaruh dengan ajakan dan dorongan, terutama perkara yang dianggap menyeronokkan. Okay, jadi remaja ini dia tidak akan memikirkan apakah risiko yang bakal dihadapi, iaitu statutory rape ataupun rogol statutory. Okey, apa itu rogol statutory? Okey, rogol statutory adalah hukuman yang dikenakan uh, kepada pasangan yang melakukan ataupun kepada lelaki yang melakukan hubungan seks tanpa nikah, dengan perempuan ataupun gadis yang berumur bawah 16 tahun. Okey. Jadi walaupun hubungan itu dilakukan secara kerelaan gadis tersebut, tetapi memandangkan gadis itu masih berada di bawah 16 tahun, maka itu merupakan satu jenayah rogol. Oleh itu si lelaki akan diberi penjara tidak kurang daripada 5 tahun dan tidak melebihi 20 tahun beserta dengan hukuman sebat. Jadi sebab itulah kita kena belajar macam mana untuk mengelakkan terjadinya hubungan seks sebelum nikah. Alright. Yang kedua adalah pengaruh persekitaran. Cuba awak perhatikan sekeliling awak. Jadi awak cuba perhatikan di sekeliling awak agar kita tengok adakah kehidupan awak itu terdedah dengan unsur-unsur yang negatif yang boleh menjadikan awak sebagai yang boleh menjadikan penghalang kepada mengamalkan nilai abstinence ini. Cuba awak perhatikan. Sebenarnya kalau kita tengok kat dalam buku teks awak, masalah dalam institusi kekeluargaan juga membawa kepada faktor terdedah dengan gejala seksualiti yang tidak sihat. Kurang ajaran agama dan keimanan yang lemah tidak mampu menjadi perisai untuk menghalang perlakuan yang tidak baik. Jadi awak cuba perhatikan persekitaran kita. Alright, apakah cabaran daripada persekitaran yang boleh membawa kita kepada mengamalkan abstinence. Jadi kita kena ataupun awak kena kenal pasti sendiri. Yang ketiga adalah pengaruh internet dan media sosial. Cikgu percaya kita pun dah sedia maklum negara kita sedang dilanda dengan pandemik COVID-19. Jadi segala pembelajaran berlaku di dalam rumah. Jadi
ibu bapa sedaya upaya telah menyediakan pelbagai kemudahan internet, gadget, untuk anak-anak, untuk memastikan anak-anak mengikuti pembelajaran PDPR. Tetapi cikgu berharap sangat, jika awak gunakan kepercayaan ibu bapa itu dengan sebaik-baiknya, elakkan daripada melayari ataupun mengakses laman web lucah dan tarikan seks cyber. Seterusnya, pengaruh tersebut membawa kepada kecenderungan untuk terlibat dengan fantasi seks yang berpunca daripada masalah psikologi dan gangguan emosi. Pengaruh yang keempat ataupun cabaran yang keempat ialah pengaruh luar kawalan. Yang ini maksudnya walaupun awak ditolak, walaupun kita nak juga mengamalkan abstinence ni, tapi terdapat situasi yang melibatkan seperti perbezaan fizikal, pangkat dan kedudukan yang menyebabkan mangsa tidak mampu melawan. Jadi unsur paksaan menghalang mangsa daripada melakukan abstinence. Jadi kita panggil sebagai pengaruh luar kawalan. Yang cikgu harap awak boleh ingat terdapat 4 cabaran untuk mengamalkan abstinence. Untuk next session kita, kita tengok dengan situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Tadi kita belajar tentang cabaran mengamalkan abstinence. Sekarang ni kita nak tengok situasi yang mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Apa situasi-situasi ni? Kita cek satu persatu. Yang pertama, tiada pengetahuan tentang pendidikan seksual. Jadi kita cek dengan diri kita. Kita ni ada tak pengetahuan tentang seksual? Seingat cikgu, kita dah belajar dalam pendidikan ataupun kita dah belajar dalam sains, subjek sains. Tingkatan 1. Apa berlaku jika terdapat ovum ataupun telur perempuan dengan telur lelaki bertemu? Apa berlaku? Terjadinya zygote. Bila terjadinya zygote, apakah proses selepas itu? Jadi kita kena tahu pendidikan seksual dan bagaimana untuk menghalang pendidikan seksual itu. Yang kedua, situasi yang kedua ialah tiada kesedaran untuk melindungi maruah diri. Maksudnya apa? Apakah situasi yang membuatkan maruah diri kita ini akan jatuh? Yang pertama, budaya lepak ni. Budaya lepak ini sebenarnya dia akan menjadikan maruah diri kita rendah. Awak melepak. Kita tengok ataupun awak perasan kawan-kawan kita melepak tak tentu hala dengan kawan-kawan dia yang lain. Awak akan pandang tinggi kepada mereka ke ataupun pandang rendah kepada mereka? Yang seterusnya penyalahgunaan bahan ataupun dadah. Yang ketiga contohnya parti liar. Jadi bila ada benda-benda ini, kita melakukan salah satu daripada aktiviti ini, maka secara tidak langsung, ini akan menyebabkan akan menjatuhkan maruah diri kita. Bukan kita saja, akan menjatuhkan maruah keluarga. Agama, itu yang kita tak nak. Situasi seterusnya adalah berpakaian kurang sopan. Kita tak cakap kita tak cakap tak semestinya kita cakap macam mana cikgu nak cakap ni, tak semestinya kalau pakaian terdedah tu mesti akan jadi bangsa rogol. Tak sebenarnya, tapi sebenarnya berpakaian kurang sopan ini dia mendorong mendorong kepada hubungan seks luar sebelum nikah. Itu dia. Jadi kita perlulah berpakaian sopan. Kalau perempuan menutup aurat. Bukan perempuan je, lelaki pun sama. Sekarang ni perempuan pun kalau awak nak tahu perempuan pun ada yang berani. Dia tengok je lelaki, seksi pula kan. Sekarang ni lelaki semua dah sadar.
Lepas tu berpakaian seksi pula, pakai seluar pendek pula. Orang perempuan pula cair. Bila dah cair, itulah dia akan usah. Macam itulah contohnya lah ya. Nampak tak, daripada berpakaian kurang sopan, ia akan mendorong kepada hubungan seks sebelum nikah. Okay, yang keempat, berdua-duaan di tempat yang sunyi. Kalau boleh elakkan, jangan berdua-duaan di tempat yang sunyi. Okay, yalah, terutamanya berlainan jantina. Ada benda tu. Okay, yang kelima, menonton bahan pornografi ataupun menonton bahan lucah. Jadi cek diri kita, cek diri kita semua, adakah kita semua terlibat dengan situasi yang cikgu sebutkan daripada nombor 1, okey, nombor 2, 3, 4, 5. Kalau ada, cepat-cepat kita tarik diri kita kepada landasan yang betul. Kalau awak selalu melepak dengan kawan kan, cubalah elakkan melepak tu. Cuba duduk rumah, bantu mak ayah, kan? Alright? Kalau sebelum ni berpakaian kurang sopan, cubalah lepas ni awak dah belajar PG-PK ni, okay, kita cuba untuk berpakaian sopan. Kalau sebelum ni, siapa yang pernah menonton pornografi, cuba nak menonton pornografi tu. Lepas kita dah belajar PG-PK ni, cepat-cepatlah kita insaf. Okay, hentikan amalan tersebut, hentikan tabiat tersebut, kerana tabiat sebenar pornografi dan ataupun yang tabiat yang kelima-lima yang cikgu sebutkan tadi ni, dia sebenarnya mendorong kita kepada hubungan seks sebelum nikah. Okay, boleh? Alright, jadi video cikgu ni dah panjang. Okay, jadi nanti kita akan sambung untuk subtopik kita pada video yang satu lagi. Alright, okay, so terima kasih kerana sudi mendengar celoteh cikgu pada minggu ini. Alright, so terima kasih. Assalamualaikum.